esok seperti dengan sambutan awal Muharram. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rukman, iaitu seorang pendakwah bebas. Baik, Ustaz bersama kita dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hawa dapat dengar Ustaz ke? Dengar dengan jelas Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Hawa dan juga Suji di studio. Ya, Ustaz. Sebelum kita meniti hari esok, apa kita sebagai umat Islam perlu bersedia? Dari segi apa yang perlu kita bersedia, Ustaz? Ya, Hawa dan seluruh penonton-penonton wanita hari ini, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekira-kira kalau kita tengok dari segi kalender, kita dah berada di hujung tahun lah. Ya. Ini kalau kita kira Hawa dalam konteks kalender hijrah, dipanggil kalender hijrah. Ya. Jadi bulan Zulhijjah ni bulan terakhir dan bermakna selepas bulan Zulhijjah akan masuk bulan Muharram, berarti itu ialah awal tahun bagi kalender hijrah ataupun bulan pertama bagi kalender hijrah. Baik. Dalam konteks sambutan pula, Ustaz rasa kat sini Ustaz nak tekankan dulu bahawa bukanlah ada sesuatu yang khusus dalam Islam ini dalam konteks sambutan Ma'al Hijrah ini, sebagaimana kalau kita melihat kepada sambutan Ramadan ataupun Hari Raya Idul Fitri. Tetapi pertama, ini sebagai kita nak membesarkan kalender hijrah kita. Kerana kita kesedia maklum bahawa kalender hijrah ini diambil sempena daripada penghijrahan Rasulullah SAW dari segi perkiraan tahun dia. Jelas Baik. Jelas, yang kedua, dia sebagai option untuk kita. Maknanya kalau selama ni atau sebelum ini orang buat sambutan pada tahun Masihi. Jadi sedia maklumlah tahun Masihi ini sambutan tahun baru, dah ada kaedah-kaedahnya, konsepnya dan sebagainya. Maka ini sebagai dipanggil badil ataupun sebagai option, sebagai ganti. Apa yang boleh kita alternatif kita, maknanya kalau kita tak sambut tahun baru Masihi, maka baiklah kita sambut tahun baru Hijrah, lebih berfokus ataupun lebih ada makna. Ya. Okey, dalam konteks sambutan tadi. Cuma kalau kita kata persediaan, oleh kerana dia bukan suatu yang dikhususkan macam bulan Ramadan, macam Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, maka dekat sana sebenarnya persediaan ini adalah pandangan-pandangan yang diutarakan oleh para ilmuwan kita, Hawa. Para ulama-ulama kita yang terdahulu. Jadi sebab itu kita tengok sebenarnya ada macam-macam kaedah yang orang guna, dan di Malaysia yang popularnya ialah kita mengadakan ataupun kita membaca surah Yasin ataupun sebahagian daripada Al-Quran. Sebab itu Ustaz sebut daripada awal, Hawa, bahawa dia tidak ada satu pengkhususan. Ya, tidak ada satu pengkhususan macam kita solat tarawih kan. Solat tarawih itu kan khusus. Yang ini tidak. Jadi oleh kerana itu, kebiasaan kita baca surah Yasin di Malaysia. Jadi kita nak faham bahawa surah Yasin itu sebahagian daripada Al-Quran. Maknanya Hawa, kita nak bagi tahu bahawa untuk kita nak menyambut kedatangan tahun baru kita, sebagai alternatif kita nak tukar daripada tahun Masihi yang selalu orang sambut. So apa yang kita buat? Kita buat pengisian, Hawa, maksud dia. Faham tak? Maknanya kita orang Islam sambut tahun baru Hijrah itu ataupun tahun baru kita dengan ibadah, dengan tanda syukur. Kerana syukur ni dimanifestasikan ataupun kita kena zahirkan, tampilkan dia dengan ibadah. Dia tak tentu hala. Sebab apa? Kita ni pasal Allah Ta'ala yang panjangkan umur. Betul tak, Hawa, kan? Betul, Ustaz. Allah yang bagi kita masa tahun ganti tahun macam itu. Sebab itu maka kita isi dia dengan ibadah. Sebenarnya tidak ada yang khusus, Hawa. Cuma yang biasa kita baca Yasin, dan kita ada doa awal tahun, doa akhir tahun. Itu pun sama juga, Hawa. Siapa yang nak berdoa silakan, yang tak nak berdoa pun tak ada masalah. Tapi eloklah berdoa. Lebih-lebih lagi, Hawa, Suji sebut tadi, dengan kematian yang semakin meningkat sebagainya, kita ambil peluang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, baik Ustaz. Ustaz, kita dengan konsep hijrah ini, terutamanya sekarang di kala pandemik COVID-19, macam-macam perasaan, macam-macam dugaan yang kita lalui. Bagaimana untuk kita sesuaikan konsep hijrah kepada diri kita sebagai individu untuk menjadi seorang yang lebih baik, untuk menyesuaikan diri dengan norma baru, dengan pandemik ini, Ustaz? Allahu Akbar Awa. Ustaz sebenarnya Awa tanya soalan tu kalau boleh tunjuk kat kamera, Ustaz tunjuk ni. Meremang bulu roma Awa. Alamak. Bukan apa. Sebab apa? Sebab Ustaz rasa apa lagi yang kita nak tunggu ataupun signal apa yang kita nak daripada Allah Ta'ala setelah Allah Ta'ala uji kita 2 tahun ini dengan COVID, dengan pandemik ini, dengan wabak yang bukan sekadar wabak, bukan sekadar hilang kerja, bahkan kita hilang ramai kenalan, kita hilang sanak saudara, bahkan keluarga terdekat kita. Jadi apa lagi yang kita nak tunggu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu kalau Hawa sebut tentang penghijrahan, Ustaz kata this is the right time, this is the best period. Kenapa? Sebab manusia ni Hawa biasanya apabila dalam kesusahan, momentum dia untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, dia lebih kuat momentumnya berbanding dalam kita senang-senang. Jadi sebab itu kalau Hawa tanyakan begitu, Ustaz nak ajak penonton wanita hari ini semua untuk kita menilai balik, tengok balik, khususnya soal hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya soal kewajipannya, soal sunat-sunatnya. Kenapa? Banyak hari ini Hawa benda yang unsangkable. Maknanya kita tak terjangka pun, kita tak terfikir pun. Kadang-kadang tiba-tiba je kita dapat tahu orang ni meninggal, orang tu meninggal. Kita rasa macam dah tak sempat nak menepis cerita pasal orang meninggal ni. Sampai kadang-kadang ada setengah orang dia tak sanggup nak tengok dah apa-apa media. Sebab apa? Ceritanya meninggal. Kalau Hawa perasan, dah macam medan perang kita ni. Betul tak? Betul, Ustaz. Macam medan perang. Sebab apa? Kita seolah-olah dengar kubur di sana, orang meninggal, kubur di sana, orang kena tengok. Seolah begitu. Jadi kalau kita sebutlah, maka apa lagi yang kita nak tunggu? Apa lagi yang kita nak tunggu untuk kita do something yang lebih baik sebagai kita, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam semua konteks. Sebab itu hari ini adalah the best period untuk kita move. Kita nak buat movement yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah, this is the right time, this is the best period. Ustaz biasa aku minta maaf kalau cakap orang putih itu Ustaz tengah marah. Tak apa Ustaz. Ustaz, ini masa yang terbaik, ini masa yang paling tepat untuk kita berhijrah. Ustaz, kalau boleh kita nak dengarkan kata-kata semangat daripada Ustaz untuk berhijrah memerangi pandemik COVID-19 ini supaya kita semua tak putus asa untuk patuh kepada SOP, tak putus asa untuk sama-sama nak berjuang habis-habisan untuk kita putuskan rantai COVID-19 ni, Ustaz. Betul Hawa. Kita sekarang ni sedang dalam medan perang untuk menghadapi satu wabak yang lebih berat lagi. Ustaz cukup yakin bahawa peperangan ini lebih sulit berbanding dengan peperangan dalam medan perang. Kenapa? Medan perang musuh itu kita nampak. Kita dapat tahu di mana kedudukan musuh. Tetapi medan perang ini Hawa, kita tak tahu di mana musuh tu. Silap-silap kita yang bawa musuh tu balik ke rumah. Allahu Akbar. Sebab itu aku nak bagi tahu begini. Ada satu sahabat Ustaz dia nukil dekat Facebook dia. Ustaz mungkin bagus untuk kita kongsikan juga. Saudara Romizal dia tulis, Ustaz tersentuh apa dia sebut. Dia kata hidup berjuang lebih baik daripada mati menyerah diri, kata dia. Allahu Akbar. Hidup berjuang lebih baik daripada mati menyerah diri. Maksudnya, hari ini kalau kita memang dengan pandemik, itu realiti dia Hawa. Maka kita berjuang habis-habisan. Kalau itu boleh untuk memutuskan, maka kita putuskan. Tapi kalau ditakdirkan kita syahid. Itu sebab itu dia kata, hidup berjuang lebih baik daripada mati menyerah diri. So, daripada kita berserah je lah, tak payahlah nak jaga SOP ni. Kita walaupun tadi Suji ada bagi tahu boleh dine in sebagainya. Ustaz sendiri orang kata, ada kedai makan. Orang rumah Ustaz beritahu macam mana bang kita nak buka ke dine in. Ustaz kata tak payah dulu. Tak payah. Sebab apa? Sebab kita khawatir.
kalau dengan cara itu kita nak bekerjakan sangat semata-mata nak minum teh aja, akhirnya kita terkorban. Ini yang kata tadi, lebih baik untuk berjuang daripada mati menyerah diri. Maka kita berjuang sungguh-sungguh. Ini bukan benda main-main tahu, benda bukan main-main. Tolak tepilah soal konspirasi tak konspirasi, itu mungkin wujud, tetapi soalnya kita hari ini sedang berdepan dengan satu yang benar-benar betul-betul wujud. Betul, Dan Ustaz. bukan kita sendiri untuk sama-sama berjuang, kerana hijrah ini adalah satu perjuangan. Ya. Itu yang kalau boleh kita nak relate dengan semangat hijrah kita pada tahun ini, insya-Allah. Ya, untuk berhijrah perlukan pengorbanan untuk sesuatu yang lebih baik, Ustaz. Ustaz, setiap kali menjelang tahun yang baru ada semangat yang baru. Tetapi bila ada masalah sikit je di pertengahan tahun, kita akan salahkan tahun itu. Bagaimana untuk kita berhijrah untuk menghadapi tahun yang akan mendatang ini dengan tenang walau apa pun dugaan kita. Berhijrah untuk menerima dan memperbaiki diri, Ustaz. Allahu Akbar. Sebenarnya hawa itulah kita manusia. Kita akan sentiasa berada pada satu saat di mana kita ni akan start, kita panggil. Kita akan rasa jam ketika tu. Sebab itu Nabi SAW ketika mana Nabi rasa berat dengan suatu ujian, Nabi baca satu zikir. Yang ini boleh kita amalkan selalu. Ini kalau siapa yang menonton kita hari ini boleh tengok balik dekat wanita hari ini dekat dalam Facebook, insya-Allah boleh amalkan. Nabi baca apa? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Sambil kita niatkan dalam hati, ya Allah, aku dah tak tahu lagi nak berpegang dengan siapa, ya Allah. Aku harap belas ihsan kau, ya Allah. Hari ni kau tolong aku, ya Allah. Aku dah cuba sebaik mungkin untuk jaga anak isteri keluarga aku daripada wabak ini. Selebihnya aku minta belas ihsan kau. Jadi sebab itu memang kita dalam keadaan nyawa mungkin kita rasa dipanggil kolak, rasa jam kita sebab tak kena. Niaga kita, bekerja kita, soal kehidupan kita, semua sebab tak kena. Tapi bersabarlah. Kita dah 2 tahun kita lalui. Kalau kita tengok yang lepas, 2 tahun dah. Bukan 2 hari, bukan 2 bulan. Daripada Ustaz rasa sebelum ni Ustaz lah dekat Hawa dekat sana tu, hari ni Hawa di sana, Ustaz di sini. Sampai macam itu keadaan kita. Maka sikit lagi kita di hadapan, insya-Allah Allah akan bantu kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Maka jangan sedih, la tahzan. Rasa apa ni awak kita panggil, rasa jam, rasa nak mengalah tu ada, itu standard. Tapi kena bangun balik, minta kepada dia. Tuan-tuan percayalah, kita tidak ada lagi kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berganding bahu bersama-sama semua sekali. Ustaz nak sebut dah halang-halang tanya hari ni. Ustaz nak sebut semua kita hari ni tinggal dululah apa benda yang ada dalam kepala kita. Kita sama-sama membantu bahu-membahu untuk menyelesaikan isu wabak yang begitu hebat ni. Jadi mudah-mudahan kita dapat memudahkan semua pihak. Ustaz minta sangat. Ini kali pertama Ustaz cakap secara live ni, Ustaz minta pemimpin-pemimpin yang ada di atas sana supaya bertenang-tenang. Kita yang di bawah ni semua dah. Ustaz rasa kadang-kadang ada tengok kawan-kawan yang dah tak boleh nak apa kata orang panggil, dia tak boleh nak survive dah. Jadi, sebab itu kita minta supaya yang di atas sana bertenang-tenang lah. Ya, Ustaz. Yang orang yang haru, yang tak tahu nak buat apa dah. Ini bukan masa yang bijak. Maka kita minta supaya pemimpin kita. Hari ini Ustaz cakap apa? Pemimpin kita. Supaya berfikirlah tentang kita di sini. Jangan memikirkan soal politik masing-masing. Maafkan saya Ustaz kalau saya mencelah. Supaya masing-masing memikirkan soal kita. Ini waktu kita, kami ni kekuatan kadang-kadang hilang separuh. Maka dengan mudah-mudahan semuanya berganding bahu-membahu, kita sama-sama dapat untuk terus ke depan. Baik, Ustaz. Ustaz, maafkan saya, masa sangat-sangat mencemburui kita. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Tapi kalau boleh secara ringkasnya, Ustaz jelaskan bila waktu yang sesuai untuk kita baca doa hujung tahun dan doa awal tahun, waktu yang paling sesuai, Ustaz.
Okey, simple Jawa. Bagi yang nak baca doa awal tahun ataupun doa hujung tahun, dia begini, hari dalam Islam dikira berubah apabila waktu maghrib masuk. Jadi maknanya, kalau kita hari ni, kita maghrib, nanti azan saja maghrib, bermakna kita dah masuk 1 Muharram. So kalau nak berdoa akhir tahun, sebelum maghrib. Lepas asar tu dah boleh berdoa, tak ada masalah. Ya, dia tidak ada waktu yang khusus sebab kita dah sebut dia bukan satu amalan yang khusus. Ya, jadi boleh lepas asar tu dah boleh doa atau sebelum maghrib tu pun doa boleh. Doa masing-masing pun panjang mana pun ya. Lepas solat maghrib ataupun lepas azan maghrib tu boleh baca doa awal tahun pun boleh, lepas solat maghrib pun boleh. Tak ada masalah. Okey, harapnya penonton WHI dapat gambaran yang jelas apa yang dikongsikan oleh Ustaz pada hari ini. Terima kasih Ustaz atas masa yang diluangkan bersama Wanita hari ini. Terima kasih. Jaga diri Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.